kelebihan bulan Ramadan. Hadis yang ke-8 daripada Hazrat Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, betapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar, dan betapa ramai orang beribadat malam yang tidak mendapat apa-apa daripada ibadatnya kecuali berjaga. Daripada Hadrat Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, betapa ramai kalangan orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar, dan betapa ramai orang beribadat malam yang tidak mendapat apa-apa daripada ibadatnya kecuali berjaga malam. Terangan, ada beberapa pendapat ulama dalam menjelaskan hadis ini. Pertama, yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah orang yang berpuasa sepanjang hari tetapi berbuka dengan sumber harta yang haram, sebanyak mana dia telah mendapat pahala dari puasanya. Dosanya didapati kerana memakan makanan yang haram lebih besar daripada pahala yang diperoleh daripada puasa. Oleh itu tidak mendapat apa-apa selain berlapar sepanjang hari. Kedua, seorang yang berpuasa tetapi sentiasa terlibat dengan perbuatan mengumpat, kenyataan terperinci daripada akan diterangkan. Ketiga, seorang yang tidak menjaga dirinya daripada dosa dan sebagai semasa berpuasa. Sabdaan Nabi SAW jami' yang mendapat perkara di atas sabdaan baginda yang lain termasuk dalam maksud tersebut. Demikian juga dengan berjaga malam, sepanjang malam berjaga ibadat tetapi untuk bersuka-suka telah mengumpat sedikit atau melakukan juga apa-apa perbuatan bodoh yang lain sehingga semua pahala berjaga malam untuk ibadat itu menjadi sia-sia. Contohnya membiarkan solat subuh berlalu sehingga terpaksa diqada, ataupun berjaga semata-mata kerana riak dan kemasyhuran, maka itu sememangnya sia-sia. Hadis yang ke-9 daripada Hadrat Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau berkata setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Daripada Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau berkata setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Terangan, maksud menjadi perisai adalah sebagaimana seorang menjaga keselamatan dirinya dengan perisai. Demikian juga itulah juga puasa menjaga seorang itu daripada musuhnya, iaitu syaitan. Satu riwayat yang lain menyatakan bahawa puasa adalah penjaga yang akan menyelamatkan seorang daripada azab Allah SWT. Riwayat yang lain pula menyatakan puasa akan menyelamat seorang dari neraka jahanam. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa seorang telah bertanya, wahai Rasulullah, adakah perkara yang merosakkan puasa? Baginda menjawab, apakah perkara yang merosakkan puasa? Baginda menjawab, juga daripada banyak lagi hadis yang lain terdapat penekanan untuk menjauhi perkara-perkara demikian semasa berpuasa, dan menyatakan bahawa dengan melakukan perkara-perkara itu seolah-olah puasa telah disisirkan. Pada zaman kita telah menjadi satu kebiasaan untuk menghabiskan masa berpuasa dengan berbual-bual kosong. Setengah ulama mendapat bahawa berbohong dan mengumpat sememangnya membatal puasa. Di sisi mereka, kedua-dua perkara ini adalah sama dengan makan dan minum dan lain perkara yang boleh membatalkan puasa. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat bahawa puasa tidaklah batal, tetapi tiada siapa yang menafikan bahawa dengan melakukan perbuatan itu keberkatan puasa terus menerus hilang. Para masyayikh menuliskan 6 perkara sebagai adab ketika berpuasa. Adab-adab itu sangat perlu diambil berat oleh siapa yang berpuasa. Pertama, menjaga penglihatan daripada memandang sesuatu yang tidak patut, sehingga dikatakan bahawa seorang itu jangan memandang isterinya juga dengan syahwat, apalagi perempuan bukan mahram. Demikian juga janganlah memandang tempat-tempat yang melalaikan dan yang tidak harus. Nabi SAW bersabda, penglihatan adalah satu daripada anak-anak panas syaitan. Siapa yang menjaga penglihatan kerana takutkan Allah SWT, maka Allah SWT akan mengurniakan cahaya keimanan yang dapat dia rasai kemanisan dan kelazatan di dalam hati. Ahli sufi menasibkan sesuatu yang tidak patut dipandang sebagai apa sahaja perkara yang boleh mengalihkan tumpuan hati dari Allah, lalu bertumpu ke arah lain. Kedua, menjaga lidah daripada berbohong, mengumpat, bercakap sia-sia, bercakap kotor, bergaduh dan seumpamanya.
Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahawa puasa adalah perisai bagi seorang itu. Maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, ejek mengejek dan bergaduh. Jika ada orang memulakan pergaduhan, maka katalah kepadanya, saya sedang berpuasa. Walaupun dimulakan oleh orang lain, janganlah kita terlibat sama. Jika dia ini seorang yang bijak pandai, maka katalah kepadanya bahawa saya seorang berpuasa, dan kalau dia seorang yang bodoh yang tidak boleh memahami, maka katalah pada hari itu sendiri, kamu sedang berpuasa. Kita patut terlibat dalam perkara yang sia-sia adalah sangat penting untuk menjauhkan diri secara khusus pada mengumpat dan berbohong, kerana para pendapat setengah ulama perbuatan itu membatal puasa sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi SAW terdapat dua orang perempuan yang berpuasa. Mereka mengalami kelaparan yang teramat sangat sehingga tidak tertanggung lagi. Mereka hampir-hampir akan mati. Para sahabat Allah telah bertanya Nabi SAW. Dalam mereka lalu, Nabi telah hantarkan kepada mereka satu bekas dan perintahnya mereka supaya muntah dalam bekas itu. Mereka berdua pun muntah dan terkeluar ketulan daging dan darah dimakan mentah-mentah. Orang ramai keheranan. Nabi SAW telah bersabda, kedua perempuan telah memulakan puasa dengan rezeki yang halal, tetapi kemudian mereka telah mengumpat orang ramai, sama seperti mereka makan makanan yang haram. Daripada hadis itu satu perkara terjelaskan, iaitu sebabkan mengumpat, puasa seorang itu akan menjadi lebih susah sehingga kedua perempuan hampir mati disebabkan mengumpat semasa puasa. Demikian juga dengan dosa-dosa lain. Kenyataan dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya kebanyakan orang-orang fasik menghadapi keadaan yang buruk. Oleh kerana itu, kalaulah seorang mahukan supaya puasa tidak memberatkan, maka cara terbaik ialah dengan menjauhkan diri daripada dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat yang pada masa kita telah jadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa puasa. Allah SWT menggunakan perkataan makan daging saudara yang mentah untuk menerangkan mengumpat dalam Al-Quran. Dalam satu hadis yang banyak kisah demikian telah dinyatakan dengan jelas. Melalui hadis-hadis ini dapat diketahui bahawa seorang telah diumpati, maka hakikat dagingnya telah dimakan oleh si pengumpat itu. Maka satu ketika setelah melihat beberapa orang sahabat, baginda SAW telah bersabda, cungkirlah gigi-gigimu. Mereka berkata, hari ini kami tidak makan sedikit daging pun. Rasulullah SAW bersabda, daging saudaramu sipulan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa sipulan itulah diumpati. Semoga Allah SWT letakkan di dalam penjagaannya, kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini. Bukan sahaja orang awam, bahkan orang-orang beragama pun terlibat sama. Bukan sahaja mereka yang dikatakan ahli dunia, majlis-majlis ahli agama pun umumnya tidak sunyi daripada perbuatan ini. Lebih teruk daripada itu kebanyakan mereka tidak menganggap perkara itu sebagai mengumpat. Seadanya ada was-was dalam hati sendiri atau orang lain, maka kita akan menepisnya dengan alasan bahawa yang diperkataan itu adalah untuk diberitahu kita sebenar sahaja. Nabi SAW telah ditanya oleh seorang, apakah itu mengumpat? Baginda bersabda, bercakap tentang sesuatu yang disukai oleh seorang di belakangnya. Penyoal tadi bertanya lagi, bagaimana kalau perkara yang diperkatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Kalau ia sememang tidak ada, maka itu adalah fitnah. Sekali Nabi SAW lalu berkaitan dua buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang daripadanya kerana mengumpat, dan seorang lagi kerana tidak berjaga-jaga ketika kencing. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, riba mempunyai lebih 70 cabang. Yang paling rendah dan ringan ialah dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. Satu dirham riba adalah lebih dahsyat daripada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah seorang Islam. Banyak riwayat mengatakan sekerasnya amaran terhadap perbuatan mengumpat dan mencemari maruah seorang di Islam. Hati saya berkeinginan untuk memilih daripada riwayat yang ini hadis-hadis yang boleh dipercayai lalu dibentangkan di sini kerana mazmum kita terlibat dengan perkara ini. Tetapi tajuk sudah dibincangkan adalah berlainan, maka memadai setakat ini sahaja. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada penyakit ini. Dengan keberkatan doa tuan-tuan, semoga Allah SWT juga menjaga saya berdosa ini, kerana saya banyak menghidapi penyakit itu batiniah. InsyaAllah. InsyaAllah.
kat Malay ni. Tambah lagi, 17 lagi. Sampai kan Farah semua makan ni. 15 hari lagi, 16 hari lagi.